Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama menyelesaikan soalan Latitude PT3 bahagian A bagi bab 3 iaitu Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Soalan pertama. Antara berikut yang manakah adalah pelaburan? Pertama sekali, untuk menjawab soalan ini dengan tepat, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan adalah seperti berikut. Bermaksud ada beberapa bahagian, beberapa jenis pelaburan iaitu kita ada saham, kita ada amanah saham dan juga kita ada hartanah. Berdasarkan maklumat yang diberikan di sini, kita dapati bahawa berbalik pada soalan yang pertama, antara berikut yang manakah adalah pelaburan? Jadi kita dapati bahawa jawapannya adalah A, iaitu amanah saham adalah pelaburan. Tetapi bagi jawapan B, C dan D, ini adalah tergolong dalam simpanan. Simpanan adalah duit lebihan yang kita simpan di dalam bank. Jadi kita boleh simpan sama ada dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Jadi untuk B, C dan D ini kita tidak memilihnya adalah sebagai pelaburan kerana ini adalah di bawah simpanan. Jadi itulah jawapannya iaitu A, amanah saham. Soalan 2. Mike menyimpan sebanyak 7,200 di bank dengan kadar faedah 2.4% setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Mike selepas 3 tahun? Kita diminta mencari faedah. Jadi faedah yang kita akan cari dalam kes ini adalah menggunakan rumus faedah mudah. Iaitu I sama dengan PRT. Iaitu I ialah faedah yang kita nak cari. P ialah principal iaitu wang yang disimpan oleh Mike di dalam bank. Seterusnya R ialah kadar faedah. Dan T ialah masa dalam tahun. Berdasarkan kepada soalan, kita perhatikan yang pertama adalah P adalah sama dengan 7,200. Seterusnya R sama dengan 2.4%. Dan akhir sekali T sama dengan 3 tahun iaitu 3. Jadi kita gantikan ke semua maklumat yang kita dapat di sini ke dalam rumus. Iaitu kita akan gantikan PRT. P kita akan gantikan dengan 7,200. R 2.4% kita tulis dalam bentuk pecahan iaitu 2.4% dan darabkan dengan 3. Seterusnya kita selesaikan, kita akan dapat RM RM518.40. Ini adalah merupakan faedah yang diperoleh oleh Mike selepas 3 tahun. Jadi jawapannya adalah D iaitu RM RM518.40. Soalan 3. Suryani menyimpan sebanyak 6,800 di bank dengan kadar faedah 2% setahun bagi tempoh 5 tahun. Hitungkan jumlah faedah yang akan diperoleh Suraini bagi tempoh 5 tahun tersebut. Jadi kita faham bahawa faedah yang kita akan cari adalah faedah mudah. Jadi kita akan menggunakan rumus I sama dengan PRT. Yang mana kita pun belajar sebelum ini iaitu I ialah faedah, P ialah principal iaitu kadar wang yang disimpan. Seterusnya R ialah kadar faedah dalam setahun. Dan seterusnya T masa dalam tahun. Daripada soalan ini kita perhatikan bahawa P adalah sama dengan RM 6,800, R sama dengan 2% dan seterusnya masa adalah T adalah dalam masa 5 tahun. Jadi kita gantikan ke dalam persamaan kita itu, kita akan dapat 6,800 darab dengan 2% kita tukarkan kepada 2% dan kita darabkan dengan T iaitu 5. Kita akan dapat jawapannya adalah
Jadi jawapannya adalah B. Soalan 4. Rajita menyimpan sebanyak RM15,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2.6% setahun. Hitungkan faedah yang diperoleh Rajita selepas 5 bulan. Jadi kita perhatikan di sini, faedah yang kita akan cari adalah faedah mudah. Jadi kita akan menggunakan rumus I sama dengan PRT. Iaitu I ialah faedah, P ialah principal, iaitu wang yang disimpan, R adalah kadar faedah, seterusnya T, masa dalam tahun. Seterusnya kita perhatikan, kita tuliskan maklumat yang kita dapat dalam soalan itu, iaitu kita dapat P sama dengan 15,000, R sama dengan 2.6% dan T adalah sama dengan 5 bulan. Jadi kita akan gantikan maklumat ini ke dalam persamaan untuk mencari faedah mudah, iaitu I sama dengan PRT, iaitu P sama dengan 15,000, 2.6% kita tukar kepada 2.6 per dengan 100 dan dalam kes seterusnya ini T adalah dalam unit bulan. Kita diberi dalam 5 bulan. Jadi kita tukarkan 5 bulan itu, kita tukarkan, kita akan tulis 5 per dengan 12. 5 daripada setahun. 5 bulan daripada 12 bulan. Jadi kita akan tulis sama dengan 5 per 12. Seterusnya kita selesaikan, kita akan dapat jawapan akhirnya adalah sama dengan RM RM162.50. Jadi jawapannya adalah A. Soalan 5. Faris menyimpan RMX di sebuah bank dengan kadar faedah 4% setahun. Jumlah faedah yang diperoleh Faris selepas 5 bulan ialah 250. Hitungkan nilai X. Apa maksud pada soalan ini? Soalan ini bermaksud Faris menyimpan sejumlah wang yang kita tidak tahu berapa nilainya di dalam sebuah bank dengan kadar faedah sebanyak 4%. Dan selepas 5 bulan, Faris telah mendapat faedah sebanyak RM250. Jadi berapakah jumlah wang yang disimpan? Jadi kita akan menggunakan rumus untuk mencari faedah mudah, iaitu I sama dengan PRT. Dalam kes ini kita akan mencari nilai P. P adalah principal, I adalah faedah, minta maaf, bukan F. I adalah faedah, R ialah kadar faedah dan T ialah masa dalam tahun. Jadi kita lengkapkan maklumat yang kita peroleh daripada soalan, iaitu I sama dengan, bermaksud faedah yang diperoleh oleh Faris adalah sama dengan RM250. Prinsipal ini kita tak tahu, jumlah duit yang disimpan oleh Faris memang kita tak tahu, kita tandakan dengan X. Dan R ialah kadar faedah. Kadar faedah dinyatakan dengan jelas di situ adalah 4%. Masa iaitu T dalam 5 bulan. Jadi kita lengkapkan kesemua maklumat yang diberikan ini ke dalam rumus untuk mencari faedah mudah. Kita akan dapat sama dengan I iaitu RM250. Sama dengan P. P adalah X. Dalam konteks ini, kita nak cari X. R adalah 4%. Kita tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 4 per 100. Dan seterusnya, 5 bulan ini kita akan tulis 5 per 12. Sebab kita nak dalam unit tahun. So, kita akan dapat, kita akan permudahkan, kita akan dapat jawapannya. X adalah sama dengan RM15,000. Jadi bermaksud, wang yang disimpan oleh Faris dalam bank itu adalah sebanyak RM15,000. Iaitu jawapannya adalah C. Soalan 6. Pada suatu awal tahun, Puan Lam menyimpan RM12,500 dalam akaun simpanannya dengan kadar faedah 6% setahun dan dikompaunkan setiap 4 bulan. Hitungkan jumlah wang simpanan Puan Lam pada akhir tahun keempat. Kita perhatikan di sini ada disebut perkataan di-compound. Jadi bila disebut perkataan di-compound, kita akan menggunakan rumus MV sama dengan P darab dengan 1 tambah dengan R per N kuasa NT, di mana MV ialah jumlah wang ataupun nilai matang
Jumlah wang yang terkumpul. Seterusnya, P ialah prinsipal, jumlah duit yang disimpan, R ialah kadar faedah tahunan, N ialah bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun, dan T tempoh dalam tahun. Jadi kita perhatikan di sini, kita ingin mencari MV. Jadi P kita dapati bahawa sama dengan RM 12,500. R, kadar faedah adalah 6%. Jadi kita tulis 6%. Seterusnya kita perhatikan N. Dikompaunkan 4 bulan. Setiap 4 bulan bermaksud, kita akan dapat setiap 4 bulan bermaksud N sama dengan 12, kita akan bahagi dengan 4. Setahun kita bahagikan dengan 4, jadi kita faham bahawa N sama dengan 3. Seterusnya, tempoh dalam setahun, kita nampak dengan jelas, iaitu 4. Kemudian, langkah seterusnya adalah kita akan gantikan nilai-nilai yang kita peroleh ini ke dalam rumus yang telah kita tentukan tadi, iaitu sama dengan P sama dengan 12,500, 1 tambah dengan R. R sama dengan 0,06. 0,06 ini kita tukarkan. 6% itu kita bahagikan dengan 100. Kita dapat 0,06. N kita tahu tadi kita dah dapat sama dengan 3. Kita letakkan di sini N sama dengan 3. Seterusnya N sama dengan 3. T sama dengan 4 tahun. Jadi T sama dengan 4. Jadi kita permudahkan. Kita akan dapat jawapannya adalah 15,853 sen. Jadi jawapannya adalah B. Soalan 7. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun dan dikompaun sebulan sekali untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Puan Lina telah menyimpan RMX pada awal tahun. Jumlah simpanan Puan Lina pada akhir tahun kedua ialah RM14,364.24. Hitungkan nilai X. Pertama sekali, apa yang perlu kita faham? Apakah yang dimasukkan nilai X? Kita perhatikan di sini, disebutkan RMX. Ini bermaksud, X ini adalah jumlah wang yang disimpan oleh Puan Lina pada awal tahun. Jadi untuk mengira nilai X ini, kita akan menggunakan rumus MV sama dengan P darab dengan 1 tambah dengan R per dengan N kuasa NT. Di mana kita tahu bahawa MV ialah nilai matang ataupun jumlah simpanan Puan Lina pada akhir tahun. Kita perhatikan di sini, diberikan adalah 14,364.24. So, kita tuliskan di situ, nilainya di sini. Prinsipal inilah yang kita cari, iaitu jumlah duit yang disimpan oleh Puan Lina pada awal tahun. Ini kita katakan sebagai X. Seterusnya, kadar faedah. Kadar faedah kita perhatikan, dinyatakan di sini 5%. Jadi kita akan tulis 5%. N, apakah nilai N? N sama dengan bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun. Bermaksud, kita tengok di sini, dikompaun sebulan sekali. Bermaksud, N-nya sama dengan 12. Sebab sebulan sekali, kita tahu satu tahun kita ada 12 bulan. Jadi N sama dengan 12. Dan akhir sekali, maklumat yang perlu kita kena pasti adalah T, tempoh. Tempoh dalam tahun. Perhatikan di sini, pada akhir tahun kedua. Bermaksud T sama dengan 2 tahun. Jadi maklumat-maklumat ini perlu kita kenal pasti. Setelah kita kenal pasti, kita akan pindahkan ke dalam persamaan ini. Dan kita dapati bahawa MV sama dengan 14,364.24 sama dengan P. P sudah jadi X. 1 tambah, okey. Di sini cuba perhatikan R. R sama dengan 5%. 5% ini kita akan tukar kepada perpuluhan. 5 per dengan 100. Kita akan dapat 0,05. N kita dah kenal tadi. Kita dah cari, kita dah kenal pasti bahawa N sama dengan 12. Jadi kita catatkan di sini 12. Dan sekali lagi N sama dengan 12. Dan akhir sekali darab dengan T di sini. T adalah sama dengan 2. Jadi kita permudahkan. Kita akan dapat X sama dengan RM 13,000. Iaitu jawapannya adalah B.
Soalan 8. Antara berikut, yang manakah tahap risiko bagi simpanan tetap? Untuk menjawab soalan ini, kita rujuk balik semula maklumat yang telah dibekalkan kepada kita dalam buku teks, iaitu kita ada pelaburan, iaitu simpanan, simpanan tetap, saham syarikat, hartanah dan juga unit amanah. Sebenarnya kita ada tahap risiko, tahap pulangan dengan tahap kecairan. Dalam kes ni, kita akan melihat kepada tahap risiko. Apa yang dimaksudkan dengan tahap risiko? Juga diberikan maklumat kepada kita dalam buku teks bahawa tahap risiko adalah bermaksud potensi risiko pelaburan. Tahap risiko adalah potensi risiko pelaburan. Bermaksud kemungkinan suatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Itulah yang dimaksudkan dengan tahap risiko. Jadi dalam kes ini, kita perhatikan untuk simpanan tetap, ianya adalah bebas risiko. Jadi jawapannya adalah bebas risiko. Jawapannya adalah D. Soalan 9. Jadual 1 menunjukkan maklumat pelaburan Jason. Kita perhatikan jadual yang diberikan. Kita ada pelaburan awal iaitu RM14,550 dan kita ada pelaburan akhir iaitu RM16,296. Hitungkan peratus pulangan pelaburan. Apa yang dimaksudkan hitung peratus pulangan pelaburan? Okey, nilai pulangan pelaburan kita dah pun belajar sebelum ini iaitu sama dengan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100%. Kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari peratus pulangan pelaburan. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali adalah kita ambil pelaburan akhir, kita tolakkan dengan pelaburan awal untuk mendapatkan jumlah pulangan. Kita ambil 16,296, kita tolakkan dengan 14,550. Kita akan dapat jumlah pulangan adalah RM1,746. Per dengan nilai pelaburan awal, nilai pelaburan awal adalah sama dengan 14,550. Seterusnya, kita perhatikan di situ, kita darabkan dengan 100% dan kita akan dapat jawapannya adalah 12%, iaitu jawapannya adalah B. Soalan 10. Antara jenis pelaburan berikut, yang manakah mempunyai tahap kecairan yang rendah? Untuk menjawab soalan ini dengan tepat, kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan tahap kecairan yang rendah. Jadi kita ulang kaji semula. Kita perhatikan bahawa kita ada jenis pelaburan yang berbeza dan mempunyai tahap kecairan yang berbeza. Cuba perhatikan di sini, kita ada simpanan, kita ada simpanan tetap, kita ada saham syarikat, kita ada hartanah dan juga kita ada unit amanah. Jadi kita fokuskan di sini tahap kecairan. Apakah yang dimaksudkan dengan tahap kecairan? Aspek cairan ini adalah berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada suatu pelaburan atau simpanan tersebut. Bermaksud, aspek cairan ini bagaimana kita boleh mendapat duit dengan cepat. Kita boleh mendapat duit dengan cepat daripada pelaburan yang kita lakukan. Cuba perhatikan di sini, yang manakah yang mempunyai paling rendah? Kita perhatikan di sini, yang paling rendah adalah hartanah. Kita tengok di sini, yang paling rendah adalah hartanah. Jadi, kita menjawab soalan 10 ini antara jenis pelaburan berikut yang manakah mempunyai tahap kecairan yang rendah, bermaksud jawapannya adalah B, iaitu hartanah. Soalan 11. Apakah kelebihan kad kredit? Untuk menjawab soalan ini, kita ulang kaji sedikit apakah kelebihan dan juga kekurangan kad kredit. Kita perhatikan di sini. Pertama sekali, kelebihan kad kredit adalah pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebate tunai atau penembusan mata. Bermaksud ada pengurangan nilai yang perlu dibayar. Seterusnya, kelebihannya adalah tidak perlu membawa tunai yang banyak. Kita tak perlu bawa duit yang banyak. Kaedah pembayaran yang lebih cekat dan efisien. Semuanya ada rekod yang begitu sistematik. Dan kemudahan membeli barangan dan kemudahan atas talian. Seperti yang kita tahu sekarang ni, kita ada Shopee, kita ada Lazada
Di mana dengan menggunakan kaedah ini, kita akan boleh membeli barangan dan perkhidmatan atas talian dengan cepat. Namun begitu, kekurangan kad kredit pula adalah dibebankan dengan cas-cas seperti yuran tahunan, cas kewangan, faedah, cas faedah pendahuluan, wang tunai dan cas bayaran lewat. Ini adalah antara cas yang dibebankan pada kita. Ini adalah kekurangan utama dalam penggunaan kad kredit. Seterusnya, perbelanja lebih daripada sepatutnya. Dengan disebabkan mudah untuk kita belanja, ada kemungkinan untuk kita berbelanja dengan lebih. Seterusnya, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Okey, contohnya di kawasan kampung masih lagi tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Jadi, kita perhatikan semula pada soalan 11 ini, apakah kelebihan kad kredit? A. Menikmati rebate tunai. Jadi, inilah jawapannya, iaitu A. Menikmati rebate tunai. B. Dapat mengawal pembelanjaan. Ini adalah termasuk dalam kekurangan kad kredit. Tiada yuran tahunan dan cas bayaran lewat. Ini memang satu kenyataan yang tak betul lah. Disebab kerana kita perhatikan di sini, memang kita akan dibebankan dengan cas-cas yuran tahunan. Seterusnya, semua kedai menerima pembayaran melalui kad kredit. Ini juga tidak benar kerana hanya sesetengah kedai saja yang menerima pembayaran melalui kad kredit. Jadi jawapannya adalah A, iaitu menikmati rebate tunai. Soalan 12. Encik Zunaidi membuat pinjaman peribadi sebanyak RM50,000 dari sebuah bank untuk membeli sebuah jentera. Bank mengenakan kadar faedah 5% setahun. Hitungkan bayaran ansuran bulanan jika tempoh pinjaman ialah 7 tahun. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali adalah kita perlu tahu berapakah jumlah bayaran balik yang perlu dilakukan oleh Encik Zunaidi. Jadi kita akan gunakan rumus A sama dengan P tambah dengan PRT. Ini adalah rumus untuk mendapat jumlah bayaran balik. Jadi kita kena pasti dulu P adalah pinjaman, bermaksud pinjamannya adalah RM50,000. Kita perhatikan di sini, pinjaman peribadi dinyatakan di sini adalah RM50,000. R, kadar faedah setahun. Kadar faedah setahun adalah 5%. Jadi kita catatkan di sini 5%. Dan tempoh bayaran balik adalah T, iaitu 7 tahun. Daripada situ kita akan masukkan maklumat ini ke dalam persamaan ini. RM50,000 tambah dengan RM50,000 kali dengan 5%. 5%. Kita tuliskan 5% dalam bentuk pecahan, iaitu 5/100 darabkan dengan 7 tahun. Jadi kita akan dapat sama dengan RM67,500. Ini adalah jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Encik Zunaidi kepada bank. Dan seterusnya, kita perlu faham bahawa soalan ini meminta kita menyatakan hitung bayaran ansuran bulanan. Jadi bermaksud jumlah RM67,500 ini perlu kita bahagikan dengan bilangan ansuran bulanan yang akan dilakukan oleh Encik Zunaidi. Iaitu kita akan bahagikan dengan 7 kali 12. Bermaksud 7 tahun lah. 7 tahun darab dengan 12 bulan. Jadi kita akan dapati jawapannya adalah RM803.57. Iaitu jawapannya adalah A. Soalan 13. Swiling membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari sebuah bank dengan kadar faedah 6% setahun. Jumlah bayaran balik ialah RM14,200 dalam tempoh X tahun. Hitungkan nilai X. Pertama sekali, untuk menyelesaikan soalan ini, kita faham terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tempoh X tahun. Jika kita baca berulang kali, kita akan dapati bahawa X tahun itu adalah jumlah bayaran balik yang dilakukan oleh Swiling untuk bayar pinjamannya. Okey.
Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah pertama sekali kita akan menggunakan rumus A sama dengan P tambah dengan PRT. Di mana P adalah pinjaman, iaitu RM10,000. Kita perhatikan RM10,000. Kadar faedah setahun adalah 6%. Tempoh bayaran balik ini yang kita akan cari dan kita akan tandakan dengan X. Seterusnya, apa lagi yang kita faham, yang kita dah ada maklumat adalah A, iaitu jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik adalah A, iaitu RM14,200. Jadi daripada situ, kita akan manipulasikan rumus ini untuk mendapatkan nilai X. Okey. Kita tulis mula A sama dengan P tambah dengan PRT. P tambah dengan PRT. Kita gantikan nilai-nilai yang kita dapat daripada atas tu. A sama dengan 14,200. P sama dengan 10,000 tambah dengan 10,000 darab dengan R. R sama dengan 6%, jadi 6%. Dan tempoh bayaran balik iaitu T, kita tandakan dengan X. Daripada sini kita akan permudahkan persamaan ini. Akhir sekali kita akan mendapat jawapan dia X sama dengan 7. Jadi jawapannya adalah D, iaitu 7 tahun.